Memasuki fasa perubahan dalam kehidupan, penyanyi ini antara selebriti tanah air yang sering diuji sama ada di dalam kehidupan maupun karya seninya. Satu demi satu deretan cerita kontroversinya terpalit, namun siapa sangka penyanyi kelahiran Singapura Alif Aziz akhirnya terbuka hati untuk berubah ke arah yang lebih baik. Suami kepada pelakon dan penyanyi Bella Astilah ini menzahirkan rasa syukur dengan kemanisan yang Allah SWT berikan meskipun dia mengakui penghijrahan yang dilakukan ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Mengenali sisi berbeza Alif Aziz, ramai yang terus memberikannya kekuatan dan dorongan yang positif untuk berubah selain kekal beristiqamah. Hijrah itu pastinya menuntut satu pengorbanan yang besar. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini, Naz dan Sofia, menghidupkan pagi anda dan wawancara pertama kita pada pagi ini. Sofia, ini saya nyatakan di sinilah. Setiap satu yang terjadi dalam hidup kita menjadikan, orang kata, boleh dijadikan pedoman. Tapi apa yang paling susah dilakukan adalah untuk melihat diri sendiri, mencerminkan diri, istiqamah, melihat cacat celah dan apa yang harus diubah. Dan alhamdulillah, seorang yang dikatakan bad boy. Saya masa muda-muda dulu saya pun betul-betul saya pun bad boy. Ada moto saya, slogan saya, bad boys for life. Ya Allah, poyonya saya masa tu kan. Betul. Dan setiap satu yang jadi dalam hidup saya membawa kita kepada perubahan. Dan sama juga dengan bad boy kita dan kini hamba yang humble, Allah SWT yang punya, bersama dengan Alif Aziz. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita pandang muka Alif Aziz ni, kita rasa kelainan yang sangat-sangat ketara. Allah. How are you feeling this morning, brother? I'm feeling very well, alhamdulillah. Apa khabar Naz dan Sofia? Kami pun sihat juga. Nak tanya pasal Aiden dengan Ara juga dan juga Bella, macam mana keadaan keluarga dalam memerangi wabak COVID-19? Alhamdulillah. Mungkin sebenarnya PKP sama PKP ni memang sebenarnya ramailah terjejas, bukan saja Alif, tapi Alif rasa semua orang terjejas. Tapi on the positive side pada Alif, Alif banyak dapat masa dengan keluarga dan dapat masa untuk mendekati dan belajar sikit-sikit, dan juga ada ini pada waktu inilah yang Allah jumpakan Alif dengan sahabat-sahabat Alif dalam usaha yang sama untuk mengajar sikit-sikit dan mengingatkan Alif sikit-sikit tentang agama lah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang baik gitu. Betul. Alif, kita terus dalam perbincangan kita ini, mungkin ramai yang terkejut dengan perubahan Alif dengan satu langkah yang boleh dikatakan drastik dalam tempoh masa yang cukup singkat. Dan melihat kontroversi yang pernah berlaku dalam kehidupan Alif, pastinya bukan sesuatu perkara yang mudah untuk tiba-tiba terjumpa ilham dan juga kekuatan dalam diri itu. So what was the turning point? Apakah titik perubahan yang menyebabkan Alif bersedia untuk melakukan perubahan ini, Alif? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alif sebenarnya segan kalau nak cakap banyak-banyak pasal ni sebab ialah kita baru-baru belajar kan. Banyak tak tahu apa semua, tapi sebenarnya Alif rasa semua gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Alif bermula, Alif dah pernah kongsi ni lah, Alif bermula daripada scroll Instagram, ternampak video Abang Faizal Ismail di mana beliau telah pun menyertai tabligh dan memberikan apa yang macam laporan lah, apa yang beliau rasa dan sebagainya. Dan video tu agak panjang tapi Alif dapat tengok semua, dan Alif tak tahu kenapa Alif tergerak hati untuk DM that particular page, and then page tu pun balas balik. Alif yang tanya macam mana saya nak kenal jemaah ni dan sebagainya. Tu ada orang reply balik, and then started from there lah. Alif berjumpa dengan seorang sahabat sekarang ni yang seorang yang sangat rapat dengan Alif, nama dia Ahmad Sufi Ali. Beliau menceritakan tentang usaha ni dan tentang agama sikit-sikit yang buat Alif interested. Tapi sewaktu first time Alif nak keluar tu, I almost cancel the whole thing, sebab yelah bila kita sebenarnya nak buat benda baik,
banyak hasutan, kita rasa macam malas dan sebagainya. Tapi Saya dia Alif bulatkan hati dan Alif pun ikut, and the rest is history lah. Alhamdulillah, I really cannot explain apa sebenarnya Alif dapat rasa, sebab Alif takut words cannot do it justice. Tapi Alhamdulillah memang that was like what I feel is that it was the best decision I've ever made in my life lah. Alhamdulillah. Jadi di media sosial memang penuh dengan komen-komen daripada peminat-peminat Alif Aziz dan juga mereka yang pernah menyanggah Alif Aziz sebelum ini. Jadi di media sosial kita lihat kemaslahatan pendapat umum akan proses artis dan kontroversi ini. Dia viral, lepas tu dia minta maaf, lepas tu dia rinse dan repeat. Ini biasa yang kita dengar. Tapi bila saya nampak Instagram feed Alif, saya dapat rasakan perubahan yang ikhlas di sana ya. Jadi apa yang saya nak tanya, dari bad boy menjadi humble Allah Subhanahu Wa Taala, apakah aspek diri Alif yang Alif rasa paling susah untuk Alif ubah? Sebenarnya Alif tertarik dengan apa yang tadi Nas cakap. Sebenarnya ramai orang kata apabila orang nak berubah ni senang je, yang susah ni adalah istiqamah. Dan sebenarnya Alif agree benda tu, sebab istiqamah ni adalah satu perkara yang paling mahal sekali dalam agama. Sebab apa? Yang Alif belajar sikit-sikit lah. Allah lebih suka sesuatu amal yang walaupun sedikit tapi berterusan, berbandingkan kita nak buat semua benda pada satu hari, lepas tu hari ni buat, besok tak buat, lusa tak buat. Jadi sebenarnya benda tu sangat penting. Alif pun it's a constant mujahadah lah kan. Hari-hari kita macam Alif start slow, apa yang keperluan fardu kita cuba untuk tetapkan dan sebagainya. So benda yang paling susah sebenarnya adalah istiqamah. Kalau Nas tanya, benda yang paling susah adalah istiqamah. Tapi dalam istiqamah tu lah, kalau kita dapat buat, insya-Allah hakikat amal yang kita buat tu, macam kalau kita solat, kita nak minta khusyuk dan sebagainya, insya-Allah dengan istiqamah tu semoga Allah campakkan hakikat dan khusyuk dan juga kemanisan dalam ibadah yang kita buat lah. So pada Alif, Alhamdulillah I've had support from my family, tremendous support. Alif sangat-sangat bersyukur yang Allah permudahkan perjalanan ni, jumpa Alif dengan kawan-kawan yang mengajak ke arah kebaikan dan sebagainya. So sebenarnya pasal bad boy tu, last time Alif pernah lah rasa bangga benda tu, tapi sebenarnya hakikatnya kita tak ada apa benda yang nak rasa bangga, sebab yalah, benda tu adalah perjalanan hidup kita, tapi ini juga boleh jadi aib dan sebagainya. Tapi sebab itulah Alif cuba untuk just look forward lah, insya-Allah, dengan sokongan semua, dengan selesaikan doa yang penting dulu. Selesaikan yang penting dulu, seperti saudara Ammar, rakan baru anda baru saja suntikan. Selesaikan yang penting, insya-Allah. Jadi langkah demi langkah, so tentunya small baby steps itulah yang paling penting untuk mengekalkan istiqamah kita. Dan Alif, bukan kita saja yang meraikan, tetapi juga peminat-peminat Alif yang turut mendoakan kejayaan Alif untuk terus istiqamah. Mari kita saksikan pesanan mereka. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur dengan hidayah yang Allah berikan buat Alif. Semoga penghijraan ini membuatkan Alif sentiasa istiqamah dunia dan akhirat dan akan menjadi pedoman kepada semua dan juga peminat Alif. Saya akan doakan buat Alif dan semua umat Islam agar sentiasa dalam rahmat dan redha ilahi. InsyaAllah semoga Alif sentiasa dilindungi dan selalu berada dalam rahmat dan ihsannya. Okey, untuk Bro Alif Aziz, sentiasa istiqamah dalam perubahan tu. Dan insyaAllah kami di belakang Cik Alif sentiasa akan support, yang mana perubahan ni kita tahu tak senang je. Dan insyaAllah Cik Alif, you can make it. Yang mana yang lepas tu Cik Alif tinggalkan, dan yang paling baru ni, yang terbaru ni, Cik Alif kena lebih fokus. Okay, insyaAllah. Hi Alif, I'm happy to hear that you getting better. So semoga penghijrahan Alif ni dapat menarik lebih ramai orang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan paling penting sekali, semoga Alif kekal istiqamah dan jaga Kak Bella and family baik-baik. Stay safe. Semoga you and family sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Anyway, congrats on your penghijrahan. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah and you're lucky to be chosen as one. So just keep on going, do not give up. We keep on learning new things each and every day. So remember that slow progress is still a progress. Yeah, and last but not least, may Allah grant us all istiqamah, guide us on the right straight path, and prevent us from departing in, insyaAllah. All the best in life. Jangan lupa to take care of your beautiful wife and beautiful kids. So have a nice day and may Allah bless you and your family. Bye-bye. Assalamualaikum.
Wow. Begitu untungnya insan yang dinamakan Alif Aziz diberikan hidayah. Positivity di mana saja. Dan Betul. juga kepada peminat-peminat yang di luar sana yang terus menyokong Terima Alif kasih Aziz. sangat, insyaAllah. What would you like to say to them? Alif rasa, I mean that was very heartwarming. Terima kasih banyak-banyak. I mean kita biasa selalu tengok komen Alhamdulillah, tapi when I get to see this live tadi memang it's very heartwarming. Thank you so much. Semoga Allah juga kembalikan apabila kita mendoakan orang lain, insya-Allah para malaikat pun akan doakan perkara yang sama untuk kita, insya-Allah. Surah Alif pun juga kat sini mendoakan untuk semua, bukan saja yang memberi pesanan tadi, tapi kepada semua seluruh umat Islam, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan istiqamah dan juga kurniakan kebaikan dan juga memberkati kehidupan kita, insya-Allah taala. Amin. Jadi Alif di sini we're going to be wrapping up the interview dan saya nak bertanyalah dengan penghijrahan yang dilakukan oleh Alif Aziz dan sokongan yang diberikan oleh ahli keluarga, isteri tersayang dan juga peminat-peminat. If you had a chance, kalau diberi peluang untuk kembali ke masa lampau, what would you say to your 20-year-old self? Apa yang anda akan beritahu? Apa nasihat yang anda akan beri kepada diri anda sewaktu anda 20 tahun? Oh, what a powerful question. Sebenarnya Alif tak pernah terfikir, but actually what I can say for myself is that yes, Alif selalu rasa macam kenapa Alif tak kenal benda ni lebih awal. Tapi sebenarnya apabila Alif fikir balik, semua yang telah disusun ni adalah dengan kuasa Allah yang Maha mengetahui. Dia lebih tahu Alif, dia lebih kenal Alif lebih daripada siapa-siapa. Dan kalau kita rasa pada waktu lebih awal tu kita kenal agama ataupun kenal rakan-rakan seusaha ni lebih, mungkin kita rasa benda tu adalah lebih baik. Tapi mungkin pada hakikatnya pada waktu tu kalau Alif kenal, mungkin Alif tak kekal ke apa. So Alif sebenarnya I have no regrets. Yes, apabila Alif tengok belakang balik, Alif tengok kehidupan Alif, ada banyak perkara yang that I wish I didn't do, but Alhamdulillah, what I'm looking for now is just I want to look forward. So if I were to get to see my 20-year-old self, I would just say, your time will come, insyaAllah. You will come to your senses soon, insyaAllah. Satu jawapan yang sangat-sangat berani. That was very bravely spoken, Alif. Dan kami di Malaysia hari ini mendoakan supaya Alif Aziz akan terus sejahtera bersama-sama rakan tersayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita cakap terima kasih kerana Alif pastinya akan memberikan inspirasi kepada ramai lagi untuk tidak takut tampil dan menunjukkan yang kita menuju ke arah yang lebih baik, ke arah kebaikan. Thank you, terima kasih kerana berkongsikan segalanya di media sosial juga. Ini pastinya akan memberikan inspirasi kepada semua. Terima kasih Alif. Terima kasih Alif Aziz. Thank you so much. Thank you for having me. Jatuh tak bermakna kecundang. Apabila kita bangkit dengan semangat yang baru, itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai umat manusia. Ya,